kes kawalan, kalau yang pernah bekerja lah, kenapa kena ada kes, kenapa ada kena kawalan? Masa bila kita gunakan kes dan kawalan tu? Apa tujuan dia? Tu? Okey, contohnya keracunan makanan kan? Okey, untuk keracunan makanan, kenapa kita kena ada kawalan? Kawalan ni bermaksud atau kontrol ni bermaksud yang tidak sakit. Okey, contoh kita ada kes keracunan makanan dalam kelas kita ni. Okey, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Okey, kita tak kaji terhadap yang sakit saja untuk menentukan apa atau punca yang menyebabkan dia keracunan makanan. Okey, sebab yang sakit tu semua kalau dia makan pun kita tak dapat nak tentukan makanan apa yang menyebabkan dia sakit. Okey, jadi kita perlu satu kumpulan kawalan yang tidak sakit, yang makan dia dalam satu populasi yang sama. Okey, jadi kita kena cross check dia makan apa yang dia makan, kemungkinan yang dia makan ni sama dengan yang sakit tapi dia tak sakit. Okay, jadi dia perlukan kumpulan kawalan tu, kita nak cross check, cross tabulation tu untuk mencari faktor risiko yang menyebabkan kemungkinan yang akan menyebabkan makanan yang menyebabkan keracunan makanan. Tu sebab kita perlu ada control tu. Okay, tapi biasanya untuk case control, katalah kita ada 10 orang yang sakit dalam kelas ni kan. Okay, jadi kawalan tu kita nak ambil berapa? 5 cukup tak? 5 tak cukup Dia sekurang-kurangnya mesti sama. 10 sakit, 10 tak sakit. Okey. Ataupun 1:2. 10 sakit, 20 tidak sakit. Okey. Nanti barulah kita boleh masukkan dalam cross tabulation tu untuk mencari faktor risiko. Ataupun kalau kita buat case control, kita boleh mencari kemungkinan makanan yang sakit yang apa dia punya ayat dia? The oath of bila makan, bukan bila makan, dia sakit disebabkan makanan apa. Okay, jadi kontrol tu adalah kita nak mencari punca kepada sesuatu kejadian penyakit tu. Okay, apa? Predict ke benda tu? Prediction kepada risiko yang menyebabkan penyakit tu. Mesti ada kawalan. Okay, baru kita boleh dapat dia punya risiko dia tu. Dia nilai yang berapa teruk. Kita cakap berapa teruk ke? Berapa teruk dia punya severity makanan tu menyebabkan orang ramai sakit. Okay, itu sebab kena ada case and control. Kalau macam tadi tu, kawalan awak sikit sangat, tu mungkin tak dapat nak menentukan makanan apa yang menyebabkan keracunan makanan kat satu populasi tu. Populasi tu macam contohlah kelas kita ataupun satu sekolah. Okay. Ini awak punya kes adalah 1 daripada 1/4. So, secara teori, kes kawalan ni sebenarnya adalah salah satu daripada study design. Apa dia? Dalam epidemiologi ada beberapa study design. So one of the most important study design that should be used during the outbreak, we call it as a apa dia? Case control study. So case control study, that's why kena ada case, kena ada control. Yang tanya tadi tu, siapa yang tanya? So apa yang Puan Hamzah cakap ni tadi, dia adalah sebagai comparative group to make the weight. Weight ni pemberat lah, untuk ukur pemberat kepada risiko yang ada. Sama ada dalam bentuk risk ratio ataupun dalam bentuk odds ratio. So it's depend on the way that we conduct the study. So case control study ni, dia punya kata kunci dia paling senang apa? Population at risk are not well defined. Faham? Tak faham kan? Kau jangan ngangguk. Faham? Population at risk are not well defined. Contoh senang, ada keracunan makanan disebabkan oleh makan di dalam bazar Ramadan. Awak boleh tahu ke siapa yang pergi bazar? Hanya Tuhan dan malaikat serta yang scan My Sejahtera je tahu. Betul? Itu yang scan My Sejahtera. Kalau tiba-tiba yang drive thru, betul tak? So itu semua adalah dipanggil not well defined.
Tetapi di dalam kes-kes, di dalam keracunan makanan sekolah, itu dipanggil well-defined. Ada absolute number of people that we have a listing. Mana kita boleh tahu siapakah budak dalam sekolah ni. Ada 500 budak. So daripada absolute population tu kita boleh tahu siapa yang kes, siapa yang control. Well-defined population. So itu adalah jenis study design ni. Study design ni sepatutnya diajar dalam anda punya teori. Malangnya akan diajar pada semester depan. Sebab dalam silibus kurikulum lama ni tak diceritakan pun pasal study design as a prerequisite before you understand. That's why kalau tiba-tiba nak apply knowledge ni, you boleh tanya saya dan Puan Hamizah apa itu kes dengan kontrol, kita kena ampun dan maafkan. Kerana ianya tidak diajar. Bukan tak nak ajar, tapi anda kena baca sendiri. Namanya adalah study design. So balik ni nanti boleh baca apa itu nama kajian cohort, apa itu kajian case control. Tulis dalam buku. Kajian cohort, kajian case control. Akan keluar dalam exam nanti. Spesifik 2 soalan tu memang diberi dalam exam untuk melihat siapa yang baca atau tak baca nota yang Puan Hamizah atau saya cakap kat ni. Pandai. Okay, so the next one, last but not least. Ada beberapa soalan? Sebelum, oleh kerana tak ada soalan, saya terangkan lagi. Yang terakhir, sebelum kita berehat seketika bersama KitKat dan juga makanan kegemaran masing-masing, adalah cara-cara nak membuat soal selidik ataupun borang-borang yang anda maksudkan tadi, melihat kepada apa tadi? Knowledge kan tadi? Tadi ada student yang bertanya, macam mana pula kalau saya nak buat borang yang mengenai knowledge, betul? So, untuk knowledge apa yang awak nak kaji ni? Contohnya awak nak tahu tentang pengetahuan satu-satu pesakit lah, penyakit So, awak akan ada, kira panggil pengetahuan lah. Pengetahuan penyakit. Penyakit apa? COVID lah, senang COVID. Dysentery itu senang sangat. Okey. Yang pertama, anda mesti tahu dia punya sosiodemo. Lelaki ataupun perempuan, betul tak? Lelaki, apa pula? Jantina, variabelnya jantina. Apa pula lelaki perempuan? Itu jenis kemaluan ni kan? Bukannya jantina. Male, lagi satu? Female. Okey, macam mana nak senang sebenarnya? Kalau nak senang, tak payah tulis male, female. Tulis kat sini, jantina, male sama dengan 1. Betul? Female sama dengan 2. Jadi orang tahu. Dekat sini 1, dekat sini 2. Bila anda klik 1 dengan 2, last kali Excel akan terhasil apa? Pandai. Itu contohlah. Jangan jadi pemalas. Aku tak nak. Ini hanya untuk level-level dewa je boleh buat macam ni. Anda belum dewa, Dewata Raya, Maharaja Lawak Mega, jangan buat style ini. Faham contoh macam ni. Apa nama ni? Bangsa. Okey? Saya level dewa ke Tugan? Level dewa. Melayu. Melayu sama dengan 1. Okey? Lain-lain. 2. Malas punya pasal. Dan nak habis cepat. Okey, yang ketiga adalah education. 1 apa? SPM. SPM sama dengan 1. Okey. STP. STP sama dengan 2. Lagi? Pondok. Sekolah pondok. 3. Lepas tu last sekali adalah IPT lah. IPT. Sama dengan 4. Ni contoh. So anda letakkanlah 4. 3 dan 4. Okey, habis. Last sekali adalah mengenai knowledge. Saya terus cerita pasal knowledge lah. Sekejap lagi semua kena jawab juga boleh? KNOWLEDGE, knowledge. Okey, knowledge ni saya paling suka buat adalah anda akan tulis macam ni lah. Knowledge Knowledge apa benda lah kan. Okey, kat sini akan ada soalan betul? Contoh apa? Puasa adalah esok hari. Contoh yang ini saya tukar kepada multiple choice grid. Biasanya kita akan tanya dalam bentuk Likert scale. Tahu Likert scale? Skala Likert. Skala Likert tahu tak? Likert scale tak tahu? Likert scale. So Likert scale contoh 1 adalah unsatisfactory. Okey, 2 adalah satisfactory. Macam itulah. Dia makin lama makin menaik Dia panggil sebagai psychometric. Ini contoh. Strongly disagree, and so on and so forth. So to make this one much more clearer, saya akan print screen lah benda ni dan saya tampalkan. So kat sini saya letak 1, 2, yes. Attendance ada secara manual. Yang minggu lepas ni mana? Attendance mana? Minggu lepas attendance manual kan? Ke tak buat minggu lepas attendance? Attendance mana?
Attendance bila jumpa manual lah. Tak ada attendance. Segalkan attendance. Terima kasih Puan Hamiza for that enlightenment. Saya hampir terlupa lupa. Okey, kemudian kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan letak kat sini lah Senang je. 1, strongly disagree. Lepas tu 2, disagree. Lepas tu 3, neutral. Lepas tu 4, agree, pandai. 5, strongly agree. Okey, then ada soalan lah. Ini panggil S1, S2. Saya buat S je lah nanti anda buat lah. S2, sampailah 10 soalan. Katakan anda ada 10 soalan. So, saya pun malah nak type 1 sampai 10 ni. Saya copy paste je lah. Soalan tu pun anda boleh ambil daripada questionnaire yang terlibat. So, anda boleh terus copy and paste. Okey, ni contoh soalan. Saya dah copy soalan ni dan saya boleh terus tampal soalan berkenaan dalam ruangan yang tersedia. Siap. So, macam biasa lah. Lepas tu, tekan butang free mention ni. Jawab lah. Okey, ni contoh. Borang dia. Boleh semua ready? B.2. B.2 apa lagi dia nak? Tadi sign 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni? Sign lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asyik sign je. Boleh juga. Okey, ini dia punya QR code. Boleh scan, boleh jawab.